Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz Zuhair, Pelihatan Kuasa Surah Al-Iman. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah selesai mengerjakan solat sunat tarawih 8 rakaat dan witir 3 rakaat. Seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, sembahyang tarawih ialah sembahyang berehat-rehat, rilek-rilek, tenang-tenang, ya, rilek-rilek, ya, tak payah terkejar-kejar, tak payah nak hambat-hambat, rilek. Itu nama dia rehat-rehat, sembahyang sambil berehat-rehat. Tuan-tuan, bila sebut sembahyang tarawih, selepas 2 rakaat, tak semestinya tuan-tuan terus bangun untuk rakaat yang seterusnya. Tuan-tuan boleh buat macam-macam, minum pun boleh, habis je salam 2 rakaat minum pun boleh. Kalau di rumah tu makan laksa pun boleh, habis-habis sembahyang 2 rakaat makan laksa, kemudian kumu sembahyang balik 2 rakaat, habis 2 rakaat rasanya cucur badak tadi ada lagi, makan pula cucur badak. Jadi sampai boleh habis 20 rakaat. Ya, masuk 30 Ramadan, naik 6 kilo badan tuan-tuan. Jadi tidak ada masalah. Itu dia kata sembahyang tarawih ni sembahyang rehat-rehat. Ataupun tuan-tuan tak nak buat apa, habis-habis salam je terus bangun pun boleh juga. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar, bangun untuk rakaat yang keseterusnya pun boleh juga. Macam orang Mekah buat. Tapi lenguhlah sikit bagi orang yang ada gaut, lenguhlah sikit. Bagi orang yang sihat tak apalah. Bagi kita yang ada gaut, lutut pun dah cabut, jadi kalau macam tu susahlah sikit. Tapi kalau sihat silakan, boleh buat. Ataupun lepas-lepas sembahyang tarawih, tuan-tuan bagi salam kanan, bagi salam kiri, tuan-tuan menung, boleh juga. Tak ada siapa larang menung. Tak ada selawat ke? Orang sebelah tanya. Bid'ah kata dia. Pulanglah boleh juga. Jadi kalau tuan-tuan nak diam saja pun tak apa juga. Nama rehat. Ataupun tuan-tuan nak selawat macam tadi, Tok Bilal kita selawat pun boleh juga. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan nak selawat boleh juga. Sebab dia bukan dikira menambahkan perbuatan, dia dah habis sembahyang. Habis sembahyang ni tuan-tuan nak buat apa pun tak apa. Nak buat apa pun tak kisah buat. Habis-habis apa nama salam, tuan-tuan selawat. Fadlam minallahi ta'ala wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Boleh. Ya, sampailah habis selawat. Sallu alaih. Cuma bila Tok Bilal sebut sallu alaih, tuan-tuan kenalah selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini bila Tok Bilal sebut sallu alaih, tuan-tuan baloi juga. Sallu alaih. Ada siapa dia yang nak selawat ni? Tok Bilal tu suruh selawat. Sallu alaihi, mana tuan-tuan selawat lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tu yang Tok Imam tadi selawat. Sedengar suara Tok Imam ni, suara tuan-tuan sedengar sallu alaihi juga. Ya, jadi tuan-tuan kena sebut sallu alaihi juga. Tak boleh kalau tuan-tuan sebut sallu alaihi, tuan-tuan kena sebut selawat, sebab Tok Imam suruh selawat. Jadi kalau tuan-tuan nak selawat lepas sembahyang pun boleh, dan kita tak boleh kata bid'ah. Ya, sebab perbuatan tu dah dibuat selepas habis sembahyang. Yang bid'ahnya ialah kalau selawat tu sedang sembahyang, di dalam sembahyang, di dalam solat, tengah-tengah solat,
Imam baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin fadlam minallahi ta'ala wa ni'mah. Tu kompom sesat tuan-tuan. Ya, bid'ah betul lah. Masalah dia bila sudah habis sembahyang terpulanglah. Cuma bila selawat elok-elok, tak payahlah menjerit-jerit. Kadang-kadang berlawan surau sana dengan surau sini. Macam tuan-tuan ni surau Al-Iman ni satu ni lah kawasan ni pun habis-habis kuat di kampung sana nun. Tengah setempat surau dekat-dekat berlawan-lawan speaker di atas bumbung tu berlawan. Sedang kawan ni semayang masjid ni semayang, surau ni semayang, yang sana selawat masuk dalam masjid ni. Tok Bilal tu geram je. Ini dah mencabar aku ni. Habis semayang dia pula, dia lawan sana pula, masuk sana pula. Kawan sebelah tengah duduk sembahyang boleh siku, lawan dia mau nampak. Ada ni yang tak mau berlawan-lawan. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Makmum jawab tu, bila nak habis? Tu hak jawab tu. Tak apa bunyi pun tak tahu. Sallallahu wasallam alaihi. Udah bunyinya macam bila nak habis? Yang di bawah tu budak-budak jawab, lambat lagi. Ada macam mana semayang kalau sudah sampai tahap menjerit apa tuan-tuan semayang menjerit? Tak payahlah tuan-tuan sembahyang menjerit, pelan-pelan sudahlah. Sallallahu wasallam alaihi. Dalam penuh keadaan ketertiban. Kita sembahyang tu rehat-rehat tertib, janganlah kita sembahyang menjerit-jerit. Kemudian kalau tuan-tuan tak nak selawat, tak naklah selawat, malaslah selawat. Apa nak buat? Saya nak zikir, boleh juga. Habis-habis salam zikir astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi subhanallah alhamdulillah. Boleh? Tak ada siapa larang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ada siapa larang buatlah. Dan waktu dia pula bukannya mesti habis 9.36. Ada yang faham habis mesti habis 10.30. Aku kalau 10.30 tak habis aku balik. Dia faham bahawa tarawih ni mesti 10.30 selepas isyak. Tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat tarawih daripada lepas isyak sampai subuh. Pukul 4.45 buat tarawih lagi boleh. Tak ada siapa larang. Tapi faham orang kita ni mesti habis pukul 10, 10.30, mesti habis macam itu. Ini satu kesalahpahaman. Tuan-tuan boleh buat, bukan kata 2 sesi, 3 sesi, 4 sesi pun tak apa. Di sekolah saya lama dah buat 2 sesi, perlih baru nak buat. Saya buat lama dah. Lepas isyak start pukul 9, habis pukul 9.30. Lepas 9.30 buat ceramah. Kami tak buat tazkirah, pasal tazkirah tak boleh, tapi kami buat ceramah. Ya. Yang dilarang tazkirah aja, ceramah on. Jadi kami buat ceramah, habis pukul 10. Pukul 10 habis, balik tak habis dah, tak ada semayang apa, coffee corner pun tak ada, balik. Pukul 3.30 pagi datang balik. 3.30 pagi datang balik, pukul 4 pagi start semayang tarawih 13 rakaat lagi. Tadi lepas isyak 10 rakaat, simpan 13 rakaat dengan witir 3 rakaat. Habis semayang pukul 5 pagi. Kami buat macam itu. Boleh juga memberi peluang pada orang yang tak boleh buat awal malam, dia boleh buat tengah-tengah malam. Kami buat. Habis pukul 5 pagi, bangun, bangkit semua, sila makan sahur. Disediakan sahur percuma. Ramai tuan-tuan, dekat 100 orang datang tiap-tiap pagi. Saya ingatkan tak ada orang. Ada orang tiap-tiap malam, daripada malam pertama insya-Allah sampai malam yang terakhir pada bulan Ramadan. Buat, ada orang nak buat. Ada yang tidur, makji-makji yang tidur, pakji-pakji yang tidur di surau, tak ada balik ke rumah, tidur di surau. Sebulan itulah mereka buat. Tuan-tuan, kita boleh buat. Kita sekarang nak menjalankan, kalau TV pun 24 jam, kenapa surau 12 jam je? Kalau televisyen 24 jam, stesen minyak 24 jam, minimarket 24 jam, semua 24 jam. Kenapa masjid hanya sejam doang? Kenapa masjid dan surau tidak 24 jam? Kami 24 jam. Habis kuliah subuh, habis kemayang subuh, kuliah subuh. Nanti pukul 9.30 pagi datang balik kuliah duha sampai pukul 11.30 pagi. Nanti lepas zuhur datang balik, ada kuliah zuhur. Lepas semayang asar ada kuliah asar. Begitulah tiap-tiap hari. Sampailah tengah malam qiyam mulai. Ada pula orang tanya pada saya, ustaz, habis ustaz, pelajar-pelajar ustaz tak ada buat kuih raya ustaz?
Dia faham raya kuih. Kalau kuih tu raya lah. Ini penyakit. Saya tak ada kuih-kuih raya. Kami semua beli ke tunjuk aja. Yang pentingnya ibadat. Jadi tuan-tuan, kita kena buat benda ini. Pasal masyarakat nak buat. Bila kita buat tarawih pukul 4 pagi, datang tuan-tuan. Ada yang datang 3.30, ada yang datang pukul 4, ada yang datang 4 setuku, ada yang datang 4.30 pagi, ada yang datang pukul 5. Elok waktu sahur dia sampai. Ada juga tuan-tuan. Dia tak ada sembahyang apa pun, dia sahur dia datang lah. Jadi tak kira lah janji dia datang tuan-tuan. Baik, ini yang dikatakan sembahyang tarawih tadi, sembahyangnya relax-relax, tenang-tenang. Tak payahlah tuan-tuan buat 23 rakaat setengah jam. Setengah jam 23 rakaat. Ya Allah, nak kejar siapa ni? Nak kejar siapa? Bangga pula. Dia balik ke rumah dia, surau lain tak habis lagi. Bangga balik. Hai, tak habis lagi. Bangga tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jawab periksa matematik SPM, orang bagi sejam setengah, tuan-tuan jawab 10 minit, agak-agak lulus tak? Kalau soalannya diberi masa jawapan 1 jam setengah, tuan-tuan jawab 10 minit je. Bangga pula keluar pada dewan peperiksaan, agak lulus tu. Masa tak lulus dah. Tak lulus dah tuan-tuan. Serupalah sembahyang kalau 23 rakaat setengah jam, nak lulus apa? Dengan tomak ninah tak ada, ayat tak ada betul tajwid, apa pun tak betul. Buat apa kita sembahyang kalau macam itu? Ada orang yang pertikaikan masalah 8 dengan masalah 20. Buatlah tuan-tuan, tak ada masalah. Cuma kita tak boleh wajibkan benda sunat. Diwajibkan sembahyang sunat tarawih 20 rakaat, mana boleh. Diwajibkan sembahyang sunat, mana boleh. Tak, terpulanglah tuan-tuan nak buat 8 ke, nak buat 10 ke, 12 ke, 14 ke, 16 ke, 18 ke, 20 ke, terpulanglah. Benda sunat. Yang paling rendah tuan-tuan boleh buat 8. Janganlah kurang daripada 8. Sebab Nabi buat 8 dan campur witir 3, 11. Jangan tuan-tuan buat 4 pula. Berapa rakaat kau buat? 2 je. Janji buat, kata dia. Mana mau dia nak tarawih tu paling rendah 8. Dan tak ada limit pulang. Uthman buat 40. Kadang-kadang Sayyidina Uthman buat 60 rakaat. Umar buat 20 rakaat. Tak ada limit, tak ada had. Sebab Nabi kata solatul lail masna wa masna. Sembahyang malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Nabi tak sebut pun berapa limit dia. Silakan buat kalau tuan-tuan mampu. Nak buat 16, buatlah. Nak buat 18, buat. Jangan 17 sudah. Ya, 17 sudah jangan. 17 kalau campur 1 witir jadi 16 campur 1 betul 17. Tapi masalah dia tuan-tuan, masalah kita hari ini nak paksa orang buat 8. Baik. Sebab ada yang kata sembahyang 20 bid'ah. Baik. Dia kata yang 8 je betul, Nabi buat 8. Baik, kalau kamu tiru Nabi buat 8 rakaat, kamu tiru Nabi buat 8 ke kamu tiru Nabi sembahyang? Nabi sembahyang 8 rakaat. Siti Aisyah kata jangan tanya lamanya berapa lama. Tolong tiru lama juga Nabi sembahyang. 1 rakaat Nabi sembahyang 3 juzuk, kadang-kadang 5 juzuk. 8 rakaat kali dengan 5 juzuk, ada berapa puluh? Berapa puluh? 1 rakaat 3 juzuk tuan-tuan, kali dengan 8 tak 24 juzuk satu malam. Tirulah Nabi buat 8 rakaat, 1 rakaat 3 juzuk. Kenapa yang tiru 8 rakaat tak tiru panjang Nabi sembahyang? Hari ni orang cuma tiru 8 rakaat Nabi sembahyang, tapi tak tiru lamanya Nabi sembahyang. Siti Aisyah kata jangan kamu tanya berapa lama Nabi buat, kamu pun tak larat beri. Maka hari ni orang hanya nampak Nabi sembahyang 8, tapi orang tak nampak berapa lama Nabi sembahyang. Yang tu dia tak mau tiru. Subalah dia tiru menikah 2, 3, 4, dia kata sunnah Rasulullah. Tapi dia tak tiru adilnya Rasulullah dalam nikah 2, 3, 4. Dia hanya tiru 3, 2, 4 dia tiru. Dia tiru Nabi pun kahwin lebih pada seorang, saya pun ikut sunnah Rasulullah. Betul lah tu. Tapi Rasulullah juga adil pada isteri dia. Kamu adil ke tidak? Kita hanya meniru daripada jumlah, tapi kita tidak meniru daripada mutu. Yang kita nak tiru mutu, dan Allah menerima mutu. Bukan motosikal tu. Lagi tuan-tuan kata mutu pula. Dah, Allah Ta'ala sebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang Allah nak tengok daripada kita ialah siapa yang terbaik amalan. Allah tak kata siapa yang terbanyak amalannya. Allah kata ialah siapa yang terbaik. Buat 8, buat yang terbaik. Buat 20, janji yang terbaik. Itulah yang dikehendaki.
Bukan tuan-tuan boleh bangga dengan 20. Apalah buat 8, tengok aku 20. Semayang tomak nina pun tak ada. Allah tak tengok juga. Apalah mereka tu buat 20, tengok kita buat 8. 8 lah cara Rasulullah. 15 minit. 8 apa? 15 minit tu tuan-tuan, ya Allah. Mungkin Nabi satu rakaat ke mak. Nabi Muhammad satu hari dia semayang tuan-tuan. Dia semayang tu. Sahabat Nabi tengah-tengah semayang, Nabi Muhammad tengah baca ayat lazim rakaat pertama. Rakaat pertama tengah baca ayat tu, baca surah, sahabat Nabi ni batal. Bila batal, dia pergi ambil air semayang daripada masjid Nabi, pergi ambil air semayang di Baqi'. Perkuburan Baqi' tu, tempat air di situ. Tuan-tuan, kita pergi masjid Nabi tu, nak pergi ke Baqi' tu berapa jam? Kalau tuan-tuan berjalan kaki lah, agak-agak berapa lama? Daripada sampai mana? Daripada masjid Nabi nak ke Baqi' tu berapa jam? Kalau pada surau kita ni tuan-tuan boleh banding tak? Sampai simpang depan tu ke? Ada no? Pusing sampai simpang depan tu. Sahabat Nabi ni, bila Nabi tengah baca ayat lazim, dia pergi ambil wudu. Dia patah balik, Nabi belum rukuk lagi. Hai, tuan-tuan, dia pergi ambil air semayang, dia patah balik, Nabi belum rukuk lagi rakaat pertama. Masa dia tinggalkan Nabi tengah baca ayat lazim, dia balik ke Nabi pun, Nabi baca lagi ayat lazim. Kita tuan-tuan kalau pergi ambil wuduk, turun di bawah, naik-naik balik, imam salam lah, siap doa lagi dah. Yang tu kita kata nak tiru Rasulullah. Amboi, bila kata buat 20 kita kutuk, kita kata hak 8 betul. 8 yang kamu buat tu tara mana nak dibandingkan dengan Rasulullah? Sebab itu tuan-tuan jangan kutuk orang 8 pun betul, 20 pun betul. Janji semayang elok-elok. Yang salahnya buat 20 semayang tak betul, buat 8 semayang gopoh. Yang tu yang tak betul. Yang kita suruh pada masyarakat bukan suruh buat 8 atau bukan suruh buat 8. Yang patut kita suruh pada masyarakat ialah semayang elok-elok. Semayang dengan tamak nina, semayang dengan khusyuk. Yang inilah yang terlupa pada masyarakat. Kita hanya membahas tentang 8 dan 20, tetapi tidak membahas tentang khusyuk dalam semayang. Berapa banyak orang yang semayang duk teringat ke kereta. Kunci dia tadi tau. Dia duduk raba remote kat poket dia. Rasa kunci dah. Lah, apa ramai yang susah hati? Kunci motor aku tak mana tu, duduk raba poket baju Melayu. Dah lah. Kalau kunci ada, motor tak ada, nak buat apa? Dia duduk raba-raba, kunci motor ada, turun-turun tinggal tayar. Ya apa, tak ada. Berapa ramai orang yang tak khusyuk semayang dah tuan-tuan, macam-macam. Mak semayang di atas, anak semayang di bawah, khusyuk kah? Khusyuk kah? Ada ke tak ada balik kang? Kan masa paper pula hilang. Dah takut dah tuan-tuan. Sekarang ni semua memudayakan takut. Budaya takut inilah yang menjadikan hilang khusyuk. Takut kereta kena pecah, takut pasal laptop tinggal dalam bonet kereta, takut kasut hilang. Tapi saya malam ni saya tak takut Ustaz, saya buat selipar je. Itu pun ikat dengan tali rapia, lantak lah kalau nak hilang pun. Jadi tuan-tuan ni yang membudayakan takut. Jadi tak khusyuk semayang. Yang sepatutnya yang timbulkan dalam masyarakat ialah khusyuk. Bila sebut semayang tarawih, tak semestinya tuan-tuan mesti bermakmum, berimam. Tak semestinya. Tuan-tuan nak semayang di rumah pun boleh. Nabi Muhammad kadang-kadang semayang di masjid, kadang-kadang semayang di rumah. Sebab apa Nabi tidak berterusan semayang di masjid? Sebab takut, kata Rasulullah, sahabat-sahabatku kata semayang tarawih ni wajib. Pasal Nabi tiap-tiap malam datang. Sebab tu Nabi selang-selang. Tuan-tuan pun mulai esok selang juga agama. Abang tak ke masjid abang? Ikut Rasulullah kata dia. Tuan-tuan kalau selang malam besok, terus selang sampai malam raya. Nak jumpa pula malam raya baru datang pula. Jadi tuan-tuan, Nabi Muhammad takut menjadi suasana wajib. Sebab itulah Nabi Muhammad jarang ataupun kadang-kadang selang-selang takut sahabat kata wajib. Nak menunjukkan kepada kita boleh semayang di rumah. Tak payahlah tuan-tuan bertikai. Saya tak sukalah imam tempat saya Ustaz. Kenapa? Tah mana dia orang import tu Ustaz? Lamanya satu rakaat Ustaz. Getik rasanya. Buat apa getik ke dia, berdosa je. Kalau dia baca lama, tuan-tuan semayang seorang-seorang. Tak salah. Semayang di luar seorang-seorang. Allahu Akbar. Semayang. Boleh? Tak semestinya. Tak dapatlah pahala jemaah.
Tak apalah, tak dapat pun daripada tak redha dengan Tok Imam. Tak, duk menyampah ke Tok Imam tu. Ya Allah, mana datang Tok Imam lama menung. Ada tuan-tuan sembahyang seorang lah. Jangan ngumpat Tok Imam, buat dosa je. Ataupun Tok Imam terlalu cepat. Tak sempat tuan-tuan rukuk. Tak sempat tuan-tuan Fatihah, dia dah rukuk. Asyik tuan-tuan Fatihah, dia rukuk. Asyik tuan-tuan rukuk, dia sujud. Bila nak sempat ni? Imam laju sangat. Tuan-tuan boleh sembahyang seorang-seorang. Buat apa bising-bising? Ada setengah orang komplain, imam saya tempat ustaz, habis amin je terus nak ataina. Habis amin je qul huwallah. Oi, tak ada nak baca ustaz. Imam ni kerja apa dulu? Pencen ke? Dah pencen dulu driver bike express ustaz. Oh, patutlah dia kebiasaan dia kan. Kita pun tak boleh nak ubahlah benda dah biasa. Ya. Jadi kalau agak-agak tuan-tuan tu imam tempat tuan-tuan tu laju, tuan-tuan kena lantik seorang GPJ sebagai Bilal di belakang. Ambil orang GPJ yang dah pencen jadi Bilal, insya-Allah tuan-tuan. Dia slow lah balik. Ya, sebab sekarang ni driver bike express semua warok semua sekarang. Ya, semua driver bike express warok aja. Tuan-tuan naik bersikap boleh potong sekarang ni warok. Tunggu lepas raya balik dia pederah pula. Baik, ni yang dikatakan semayang tarawih, semayang rehat-rehat, relax-relax. Pulanglah pada tuan-tuan. Nak buat 2 sesi, 3 sesi, tuan-tuan nak habiskan 4 di masjid, balik rumah sambung lagi 4. Tuan-tuan sekarang buat 11. Ada yang kata, apa dah buat 11, orang nak buat 20, tak puas rasanya. Tak apa. Tuan-tuan yang tak setuju tazkirah malam ni, sebab tuan-tuan nak buat 20, tak apa. Habis tazkirah ni, tuan-tuan sambung lagi 9. Silakan. Silakanlah. Nanti tuan-tuan sambung lagi 12 rakaat kalau tuan-tuan rajin. Silakanlah, siapa larang. Boleh je ni. Habis tazkirah ni kita cadang habis pukul 10.30. Jadi tuan-tuan sembahyang tarawih lagi 12 rakaat. Bukan maknanya tadi dah habis langsung tak boleh buka buku dah. Mana boleh dah ustaz, tadi ustaz dah buat witir, tak imam buat witir, mana boleh buat dah. Loh, siapa kata kalau dah sembahyang witir tak boleh sembahyang sunat? Tuan-tuan kalau dah buat witir, boleh buat lagi sembahyang sunat. Yang tak boleh buat witir aja. Kan witir tu penutup sembahyang sunat. Kalau tutup, buka. Pintu tu tutup, tuan-tuan nak keluar, buka lah pintu. Maknanya macam air mineral inilah. Tuan-tuan bubuhkan di dalam botol, kemudian tuan-tuan tuduk. Bila setiap botol mesti ada tudung dia. Tudung dia itulah dipanggil sebagai penutup. Penutup dia itulah witir. Bila tuan-tuan nak pakai, buka lah balik. Janganlah buat tudung yang baru. Botolnya cuma satu. Ini tuan-tuan buat lagi 2, 3, 4 penutup. Nak buat apa sampai 3 ni? Cukup lah yang ini cukup. Bila tuan-tuan nak pakai dia, buka lah. Nampaknya air mineral ni kurang lah ustaz. Kalau begitu tambah lagi, tutup balik. Tutupnya dah ada, satu cukup lah witir. Begitulah dengan sembahyang witir. Bila tuan-tuan nak buat sunat lagi, tahajud, hajat, tasbih malam ni, silakan. Cuma jangan buat witir saja. Apa tak boleh buat witir pula buat? Siapa dia yang buat witir sebelum balik daripada masjid? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sebelum balik ke rumah, dia buat witir siap-siap 3 rakaat. Dia tanya dekat Rasulullah, boleh Rasulullah saya buat siap-siap? Kata Rasulullah, kamu ni adalah orang yang berhati-hati wahai Abu Bakar. Nabi kata kamu orang yang berhati-hati, takut dibimbangi, nanti tidur tak sedar. Bila tak sedar dah subuh, dah terlepas witir. Jadi buat siap-siap, selamat. Tak sedar pun tak apa, sebab dah buat. Maka Rasulullah memanggil Abu Bakar, kamu ni orang berhati-hati. Siapa yang buat witir di rumah, tak buat di masjid? Umar Al-Khattab. Rasulullah tanya, kamu buat di mana witir? Saya buat di rumah. Oh, kamu ni yang kuat. Kata Rasulullah pada Umar, kenapa kuat? Kuat semangat, ada azam, ada tekad, ada iltizam. Nanti nak bangun pagi, pasal witir belum buat. Maknanya buat sebelum pun boleh, buat selepas pun boleh. Yang tak betulnya yang langsung tak buat, apa pun tak buat, relax, tak buat apa. Jadi yang sekarang ni, yang kita duk bertekak sekarang ni, yang buat 8 bertekak dengan 20, 20 bertekak dengan 8. Yang tak buat relax. Betul-betul tengok yang lepak di kedai nasi kandar, lepak restoran, main dam, relax.
main catur, relax, menung, diam, tak kata apa main catur tuan-tuan, diam. Tak, saya pun heran orang yang tengok tu, tengok tak apa benda dia mau tengok tu. Bukan ada faedah apa pun. Tengok elok dia nak pegang, tak jadi. Dekat 20 minit nak fikir tu saja tuan-tuan. Demo pula tak bergaduh, padahal demo tak sembahyang tarawih pun. Orang yang Medan pula di kedai kopi, elok tak bergaduh pun. Dengar cerita semalam di surau atas tu bergaduh ya, ada yang 8 sampai 3 lah. Bu haji ni dia jawab balik, dengar cerita gitulah, yang kata nak buat 8, dia kata 20, dia makan pula. 6 kali pergi haji tuan-tuan, tak bergaduh pun. Kita yang semayang duk bergaduh pasal apa? Padahal demo yang tak semayang dah yang tak betulnya. Tak semayang, peluang terbuka begitu banyak. Jadi tuan-tuan tak salah duk tikai 8 dan 20. Kalau orang duk tikai 8 20, lantak ke dia lah tuan-tuan. Tuan-tuan buat 8 pun betul, buat 20 pun betul, buat selawat pun betul, tak buat apa pun betul. Lepas habis salam, tuan-tuan tak nak selawat pun boleh. Duk dia menung boleh, saya kata dah tadi. Ataupun tuan-tuan nak korek hidung boleh tak korek hidung. Tak apa, tak ada masalah apa langsung. Ya, baik, itu yang pertama tentang tarawih. Yang kedua tentang berbuka puasa, ataupun kita sebut sebagai iftar. Sunat mengawalkan buka. Bukan sunat mengawalkan buka masuk pukul 7.11 tuan-tuan buka pukul 7 malam, bukan. Nanti tuan-tuan buka di rumah pukul 7 malam pula. Abang sudah masuk waktu ke? Semalam ustaz kata sunat buka awal, kata dia. Bukan. Ini pun bengong juga ni, orang kata ni dia tak faham lain. Sunat buka awal ni maknanya ialah orang azan je, masuk je waktu, jam tunjuk 7.11 malam, buka waktu puasa, makan. Janganlah lagi tuan-tuan buat benda-benda lain. Itu maksud dia. Jangan orang dah azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tuan-tuan tengok televisyen lagi. Jangan. Adik-adik duk tengok Doraemon lagi. Makan dah buka, dah masuk waktu, kejar mak, sikit lagi mak. Makruh. Orang yang membuka puasa awal-awal itu, dia berada dalam keredaan Allah, barakah Allah. Tuan-tuan jangan buat kerja lain. Dah disuruh makan. Dengar aja orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, makan. Kalau orang tak azan ustaz, jam ada. Buka radio sekarang ni ada. Semua ada sekarang ni. Sekarang ni orang yang tak semayang pun tanya, mak maghrib pukul berapa? Dulu tak pernah tanya maghrib, sekarang tanya tuan-tuan. Sebab saya nak makan. Tak, dulu pernah tanya, mak moyang. Adakah pernah abang kamu tanya dulu maghrib pukul berapa? Masuk bulan puasa tanya tuan-tuan, maghrib pukul berapa? Sebab nak buka puasa. Jadi sekarang waktu berbuka kita dah tahu dengan jam, kita dah tahu dengan radio, dengan televisyen. Buka lah. Sebab ada Tok Bilal yang tidak azan. Kalau tuan-tuan tunggu dia azan, mungkin dia tak azan. Dia tak azan. 7.30 baru dia azan. Tuan-tuan penuh di rumah. Lama abang ni abang? Tak tahu apa pula malam ni. Tak makan lagi. Siapa suruh tak makan? Sebab dia kata dia nunggu Tok Bilal. Tak ada saya tunggu. Tak payah tunggu, buka. Tetapi janganlah kata Allahu Akbar terus makan. Dah cup siap-siap buah kurma. Mulut pun dah nganga. Tinggal nak azan je. Soalan azan je ngap balun. Sabarlah kejap. Ini tak dan orang utara kata tak dan. Tak sempat, tak ada menyempat. Buatnya Tok Bilal tu tak azan, dia baru sebut yang ngap tu. Kalau tu dia testing mikrofon tu je. Ada Tok Bilal nak testing juga. Tak. 1 2 3. 1 2 3. Yang kita di bawah ni ingat tu Allah dah ngap tu. Dah batal puasa tuan-tuan. Sabarlah sekejap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, makan. Tiada sunat lagi doa panjang-panjang. Jangan tuan-tuan doa panjang pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hak di bawah Al-Fatihah. Ada tuan-tuan yang terlebih halim ni.
Dia siap baca Fatihah lagi. Al-Fatihah. Auzubillahi siap pejam mata, tunduk ke bawah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, baca doa lah tuan-tuan. Kita tak angkat tangan, tak gamak, angkat jugalah. Padahal masa itu bukan masa doa. Tuan-tuan kalau jumpa Tok Lebay pergi baca doa masa tengah buka, biar dia seorang tuan-tuan baca doa. Tuan-tuan makan. Saya pernah jumpa dah sekali dia baca doa selamat. Allahumma inna tahfizuka wa nasul panjang. Saya kata orang tuan ni mengarut dah. Saya bosan bermuka, saya makan. Bila dia mau tengok saya makan, puak-puak lain pun makan, tinggal dia seorang. Bila tinggal dia seorang, alhamdulillah rabbil alamin, baru dia cari kurma. Udah kurma tak ada, semua dah ambil dah. Jadi siapa suruh yang dia baca? Tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan baca bismillah, balonlah makan. Siapa yang suruh tuan-tuan baca doa panjang jelah ni, siapa suruh? Tak ada lah. Setengah-setengah orang dia tak faham. Dia faham saya nak doa je makan. Kalau makan tu doa lah. Kalau makanan dah hidang, ya, kalau makanan dah hidang, tuan-tuan pergi ke Nuri Tahlil, makanan dah hidang, makan je lah. Lepas habis makan baru tahlil. Tu kaedah dia. Sebab ada orang yang masalah sekarang ni ustaz, kita nak makan kurma dulu ke atau terus kita direct dengan kita terus dengan nasi ustaz. Jadi ada orang yang keliru. Ya, sebab kita kalau kita melihat kepada Rasulullah dia makan kurma kan. Jadi dia minum air dan kurma dan Rasulullah disolat, kemudian baru Rasulullah makan. So macam kalau kita makan terus macam mana ustaz? Ni tuan-tuan, tak apa. Yang pentingnya semayang khusyuk. Tuan-tuan nak makan kurma dulu boleh, tapi nasi tolong simpan. Lauk dalam periuk, nasi dalam rice cooker, duduk diam. Kalau tuan-tuan dah letak atas meja nasi hujan panas, ya, lauk 4 jenis, air pula 3 jenis, nak tak tang mana ni, tu dia tu 2 jam air tebu satu, soya satu. Suami tanya kat isteri dia, nak letak semua meja dah penuh, usaha ambil meja lain pula, ekstra meja tak tepi ni. Kalau dah macam tu tuan-tuan, yang tuan-tuan makan kurma saja buat apa? Makanlah sekali. Serupalah di surau tuan-tuan. Kalau nasi dah hidang, lauk dah hidang, kurma dah ada, Ustaz Zuhir buat pengumuman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita mengambil sunnah Rasulullah, makan kurma dulu, kemudian kita solat, dan selepas itu kita makan nasi. Diminta pada kerjasama pada tuan-tuan untuk makan kurma saja dan makan nasi selepas solat maghrib. Tuan-tuan pun makan kurma 2 biji, lauk dah hidang, makan, tengok sedap ayam tu, tengok. Kemudian tuan-tuan pun naik semayang maghrib. Tuan-tuan ingat ke siapa sekarang? Tuan-tuan ingat ke nasi ataupun ingat ke Tuhan? Allahu Akbar, 5 sah maghrib. Ramai pula malam ni. Cukup ke? Nampak. Yang paling tak khusyuk siapa? Ni yang sah depan. Aku macam mana ni awal pula tadi, ya Allah. Susah hati betul lah. Ramai pula malam ni, lambat nak turun ni. Yang tak khusyuk juga yang di belakang. Nasib baik aku lambat naik. Habis-habis salam aku turun dulu. Lambat kan, hilang lauk. Tuan-tuan ingat Ustaz Zuhir khusyuk ke? Dia pun tak khusyuk. Walaupun dia tak khusyuk, tapi dia relax, dia slow ya, motion dia slow ya, relax. Allah. Pasal apa dia slow? Tempat tu imam mesti dia bersimpan. Fikiran dia tu. Takkan tak simpan untuk tu imam. Tu yang dia relax. Jadi kalau dah semayang bukan lagi ingat ke Allah, tuan-tuan ingat ke nasi, apa salahnya tuan-tuan pergi makan? Saya di sekolah saya tak ada makan kurma, makan nasi pukul 7.30 semayang maghrib, supaya hati jaga. Kalau tidak hati tak jaga, mai kita sediakan untuk 100 orang, mari 150. Ada satu masjid dia semayang maghrib, makan selepas maghrib, nasi dah hidang, lauk dah hidang. Habis semayang, bahagian perempuan punya lauk dia kena curi. Habis lauk, tinggal piring saja. Makji ni tu tak ada lauk ke? Kata dia. Kami dah hidang dah tadi. Tadi ada, kami bawa, sekarang dah tak ada, kata dia.
Rupanya ada puak-puak curi tuan-tuan. Ya Allah, menangis 2-3 orang. Menangis makcik-makcik di masjid ni. Dia kata kita udah lah tak ada masak di rumah, di lauk di masjid pula hilang. Menangis tuan-tuan. Atau kenapa tak makan? Memang Rasulullah makan kurma sebelum semayang sebab tidak ada makanan lain. Sekarang ni tuan-tuan dah hidang makan. Bukankah ada hadis yang lain, kalau makanan dah hidang, maghrib dah masuk, isyak dah masuk, makan lebih afdal daripada semayang pada masa itu untuk menjaga hati. Jangan lupa hadis tu. Kalau tuan-tuan nak makan kurma saja, lauk tuan-tuan simpan, jangan hidang. Habis semayang maghrib baru hidang. Kalau tuan-tuan duduk di rumah, isyak di surau ni, Tok Bilal dah azan, isteri masak pada tuan-tuan, letaknya tom yam, ikan bakar, udang, galah tak di situ. Abang, makanlah nasi, dah siap lauk semua. Suami tengah duduk ikat serban dekat cermin, tengok. Kamu tak dengar orang azan tu, kemakan je kamu ni. Oi, suami orang alim, kemakan je orang dah semayang tu, betulkan serban dia. Atau bila nak makan ni, isteri tanya, balik semayang isyak kang, aku makan. Udah masak dah bang, panas-panas lah elok makan. Semayang tu tiada panggilan yang selayak dengan panggilan Tuhan, kata dia. Oi, dia pun pergi semayang. Elok buka pintu pagar, adik sampai, adik, isteri, adik ipar, anak naik pulang angsa tuan-tuan. Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam. Oi, baru sampai. Masuk-masuk, kakak kamu ada. Masuk-masuk, nasi pun dah siap. Jadi dia bersalam dengan anak-anak. Anak pun keluar seorang-seorang pada van answer tu. 1, 2, 3, 8 anak tuan-tuan. Agak-agak dia sembahyang isyak tu khusyuk tak khusyuk? Habislah udang. Habis. Siapa suruh hampir sembahyang? Sebab tu tuan-tuan, masalah buka puasa ni, kalau dah ada lauk, makanlah. Kalau dah ada hidang, yang penting menjaga hati, supaya hati teringat ke sembahyang, bukan hati teringat ke lauk, hati teringat ke nasi. Saya dah kata dah tadi dalam masalah tahlil tadi, kalau nasi dah hidang, tak usahlah baca tahlil, makanlah dulu. Kalau tidak, tak ada khusyuk tuan-tuan baca tahlil, sebab duk tengok lauk, duk tengok tembikai. Kemudian bila tuan-tuan makan nasi dulu pula, janganlah tamak. Kadang-kadang pukul 7 dah hidang nasi, dia ambil dah nasi, buah dalam pinggan dia, bertimbun nasi. Ambil lauk ayam seekor, daging 4 ketui, tembikai 2 potong dia punya seorang, jelatah nenah pula 2 piring buah. Orang yang depan dia tengok, ya apa hai pula dia ni. Udah macam ABC tuan-tuan nasi dia. Ada tuan-tuan jenis tu, ya Allah, apa jenis mentah darah ni tuan-tuan. Tak puasa apa tu, nampak gaya lapar sangat. Ya Allah tuan-tuan, Allah nak tengok kita ni sabar tak sabar, tengok waktu berbuka. Tengok kita ni sabar tak sabar waktu pergi pasar Ramadan. Semua tengok berkenan. Tengok badak berendam berkenan, puteri mandi berkenan, tengok tai itik berkenan. Nasib baik 5 jari je, kalau sebelah tangan 10 penuh beg plastik, makannya belum tentu. Dia timbul masalah orang buka puasa di hotel menyalahi syarak. Ada pula ya membazir, pasal mahal, menyalahi syarak, membazir kata dia. Allahu akbar, menyalahi syarak ni hukum haram. Takkan kita nak kata haram buka puasa di hotel? Apa makna menyalahi syarak? Laporan Al-Akhbar kata seorang mufti di hujung negeri Malaysia ni, dia kata bahawa buka puasa di hotel ni menyalahi syarak. Mana boleh kita kata menyalahi syarak? Makanlah di mana pun. Alasan apa yang dia kata menyalahi syarak? Pasal riak. Mana kita boleh tahu hati orang? Kita tak boleh bagi markah pada hati orang. Bagi markah tak apa, markah makwa tak apa, tapi markah dia ni riak ke dia tak riak, bukan hak kita, itu hak Tuhan. Allah saja yang mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Kita tak boleh bagi markah, kita tak boleh menjadi penilai. Dia orang datang semayang tu ikhlas gitu, tak payah tanya ikhlas tak ikhlas, dia orang datang tu baik dah tu. Kita pula kadang-kadang nak pergi ambil pula, jadi juri pula. Itu bukan kerja kita.
Dia buka puasa di hotel, dia riak. Dia punya pasal lah dia riak. Mestinya orang buka puasa di hotel riak. Berapa ramai yang buka puasa di masjid pun riak? Berapa ramai yang riak buka puasa di masjid? Kalau dah riak buka puasa di masjid, maknanya haram juga lah buka puasa di masjid. Jangan mengharamkan cepat sangat. Ada pula yang kata haram sebab apa? Dia kata menyalahi syarak sebab apa? Sebab dia kata pasal mahal, RM90, RM50, paling murah pun RM20. Kalau restoran RM9, 9 kupang. Mahal makan pada naik terbang sekarang ni, kata dia. RM90 duit dia lantak je lah. Kenapa buffet RM90 di hotel boleh kata menyalahi syarak? Yang pergi haji pakej sampai RM100,000, kenapa tak kata haram? Kenapa tak kata haram? Sebilik 2 orang suami isteri RM100,000. Daripada hotel nak pergi ke Arafah naik GMC. Tak adalah naik bas macam kita, nunggu bas satu hari pula. Naik GMC tuan-tuan. Kita datang bila? Demo datang dekat-dekat nak wukuf baru sampai. Kita datang berapa lama lah. Dia orang relax. Sampai kunci baru satu pegang seorang. Kita yang duduk di Mina, tandas tu kongsi orang. Beratur tu macam cerita Piramli je. 8 tandas, beribu orang pakai. Untuk RM100,000, seorang dia pegang kunci. Relax. Dia lalu depan kita tengah duduk beratur, dia pegang kunci dia, nampak? Relax. Lantak ke dia lah, duit dia. Apa masalah kita pula? Dia mampu buat. Kita yang pakej RM14,000 duduk balik gunung, orang yang pakej RM100,000 duduk depan gunung, boleh tengok waktu bila nak melontar di Jemrah. Tengok orang tak ada, dia pergi melontar. Kita pula tu berbaris, beratur, buat bendera lagi tu. Subhanallah, subhanallah. Puak-puak RM100,000 relax tuan-tuan. Siapa, kenapa tak kata haram? RM100,000 kamu tak kata haram, RM90 kamu kata haram. Alasan yang ketiga bagi alasan sebab membazir. Di rumah kita tak membazir kah? Berapa ramai yang kita buka puasa sekarang ni, air saja 3 jam. Habis ke 3 jam? Tak kelongkang pergi dia. Mi kari beli. Jalan-jalan pula, ayah, mi sup pula beli. Habis ke tu? Tak habis. Kalau tak habis, bukankah membazir? Kalau dah membazir haram, maknanya buka puasa di rumah pun haram juga. Janganlah cepat kata haram. Cepat sangat. Kalau saya buka puasa di hotel RM90, apa sebab ustaz buka puasa di hotel RM90? Habis ustaz buka puasa dengan anak yatim. Kalau saya tempah 5 anak yatim, saya tempah 5 rumah anak yatim, saya bagi 5 malam. Apa salah saya bagi RM90 untuk saya dan anak-anak saya buka puasa di hotel? Saya dah bagi ke anak yatim, saya dah bagi ke orang miskin 4 malam, 10 malam saya tak ada sponsor more. Apa sebab saya tak boleh buka kalau duit saya kalau buka puasa di hotel? Sebab tu jawapan Mufti Perak paling senang. Bukalah puasa di mana pun, harus janji semayang. Senang Mufti Perak tuan-tuan. Itu yang kita menimbulkan kekeliruan. Patutnya tokoh agama bukan menimbulkan masalah pada masyarakat. Tokoh agama menyenangkan masyarakat, memudahkan masyarakat untuk beribadat. Bukan pergi kata susah, tak boleh, ni tak boleh, lama-lama tak buka, lama-lama tak puasa. Ini tuan-tuan, masalah buka puasa ni sunat. Jadi awalkan waktu, jangan dilewatkan. Kadang-kadang tuan-tuan buka puasa ni suka tanya benda yang tak ada. Air tebu dah ada, air lecikang dah ada, soya tak ada ke? Dah nak pergi cari soya pula. Apa yang ada, minumlah. Kadang-kadang isteri, kesian isteri tuan-tuan. Suami lauk dah ada, ikan goreng dah ada, nasi dah ada, makanlah. Sambal tak ada sambal. Oh, terlupalah bang. Dah masa waktu dah makanlah bang. Kamu kan tahu kan, aku kalau tak ada sambal aku tak makan. Udah kena pergi tumbuk sambal pula. Orang duk makan, dia tumbuk sambal. Tuan-tuan ingat, isteri tuan-tuan duk tumbuk sambal tu, dia tumbuk cabai ke? Dia bayangkan cabai tu muka tuan-tuan tu. Pasal tak boleh je tuan-tuan. Pasal tak boleh tumbuk kita, sebab tu dia tumbuk lesung tu. Jadi cubalah mudahkan hidup. Tak payahlah kita nak susah-susahkan. Kita sempoi-sempoi sudahlah. Buka puasa, relax-relax. Yang pentingnya buka. Janganlah makan banyak sangat sampai duduk menyanda. Jauh lah sawah lah ni, duduk menyanda. Tak payah bang. Kejap. Mengah ni.
Sampai pukul 8 baru sembahyang maghrib, masuk isyak 8 suku. Pukul 8 baru sembahyang, duduk mengah. Tu pun tengah sembahyang maghrib pun duduk terbelahak lagi. Oh, oi. Ya Allah. Bila dah makan banyak sangat, tarawih tuan-tuan tak boleh buat. Tarawih tak boleh buat dah. 8 pun mengah dah. Tak boleh buat dah. Itu tuan-tuan makan yang jimat-jimat, makan cermat-cermat, insya-Allah, supaya ibadat kita kuat. Yang ketiganya sahur. Ya, sahur. Sahur ni ada masa. Abdullah bin Mas'ud tanya pada Rasulullah, bilakah waktu sahur? Rasulullah kata, sebelum subuh, sebelum masuk subuh, 50 ayat Quran dibaca sebelum subuh. Tuan-tuan balik rumah, baca Al-Quran 50 ayat. Surah Al-Baqarah tu baca 50 ayat. Sampai awala ya'lamu gamanya. 50 ayat, maknanya 5 muka. Itulah jarak yang dikatakan masa sahur. Tak panjang tuan-tuan. Pukul 5, 5 suku, 5 setengah. Itulah sahur. Bukan pukul 1, bukan pukul 2 pagi. Tuan-tuan pukul 10.26, lagi 4 minit kita nak stop. Kemudian tuan-tuan sambung tadarus sampai pukul 11.30. 11.30 minum pula kopi pula di bawah. Pukul 12 sampai di rumah. Pukul 12 pula tengok berita pula, nak tengok kes Nurin, tunggu pula pukul 12 berita. 12.30 habis berita pasal nak tengok Lee Chong Wei pula menang kalah. 12.30 dah bang, tak tidur lagi bang. Kan nak bangkit sahur. Tak mengantuk pula Kalau kita tidur kan, nanti nak bangkit pula pukul 5. Kita sahur siap-siap lah. Akhirnya dia orang sahur pukul 1 pagi. Start kereta pergi makan dekat luar. Kira sahur dia bang. Kata dia. Bukan sahur. Makan pukul 1 pagi bukan sahur. Tu nama dia mentera darah tuan-tuan. Tapi pukul 1 orang tengah tidur, kita duduk makan lagi pasal apa? Bukan. Pukul 1 bukan sahur. Dia waktu sahur dia wal mustaghfiri nabil ashar. Ada masa dia. Tak dapat sahur, tak dapat pahala sahur tuan-tuan sahur pukul 1. Ya, jangan tuan-tuan sahur pukul 1. Boleh, tapi tak dapat pahala sunat. Yang membezakan munafik puasa dan orang Islam puasa ialah sahur. Yang membezakan orang kafir dan orang Islam puasa ialah sahur. Ada setengah orang dia malas bangun sahur. Tak bangkit tak apa. Punya malas bangkit. Mak tu heret anak tu, suruh bangkit, tak bangkit. Mak pegang dua-dua kaki, heret pada katil. Kepala di bawah, kaki di atas, dia heret. Sampai ke dapur, tak bangkit. Ya Allah. Adik-adik anak-anak muda yang dia bangkit sahur. Bangkit, basuh muka, lelok mandi ke apa ke, duduk lelok atas meja tu makan. Ini tidak, tidur pakai kain pelekat. Bila bangkit sahur, selempang kain pelekat. Mata pejam, mak tengok lain macam dah. Pakailah kain, baru dia tengok. Oi, kata dia. Punya mamai dah. Alah tuan-tuan ni, ini selalunya anak-anak muda lah. Orang-orang tua tak buat macam tu lah. Kalau tuan-tuan membuat lagu tu haru. Bangkit duk elok-elok lah sahur, ambil sunat. Malas-malas makan sangat, makan kurma sudah lah. Minum air 2-3 gelas, air kurma sebiji 2, dah tidur. Ada pula yang tidur. Janganlah tidur lepas sahur. Kadang-kadang mak pujuk anak tak nak bangkit, mak pujuk. Lepas Aiman makan, Aiman tidur balik. Ngantuklah mak, bangkit esok tak larat, esok tak kuat, bangkit. Lepas makan tidur balik ya. Okey, kalau macam tu okey. Makan pun pejam mata tuan-tuan. Pejam mata. Tu mesti dia gelap. Bila dia dah makan sahur, mak bapak tidur pula. Aduh, tu yang leceh tu. Kalau anak tidur boleh gagah lagi. Ni bapak tidur pukul 5 suku. Subuh ke berapa? Apa kata siap-siap pakaian pergi ke masjid, bawa anak-anak datang masjid. Tuan-tuan, kita tadi ni semayang tarawih. Di situ penuh, perempuan belakang penuh, di bawah ada, di bawah pun ada satu sap. Penuh semayang sunat tarawih. Boleh datang. Kenapa subuh yang wajib tak boleh ramai macam ini? Kalau yang sunat boleh ramai macam sekarang, kenapa yang wajib tak boleh ramai macam sekarang? Patut lagi kena ramai. Yang tarawih ni sunat, kita bawa anak, ya Allah, 2 orang anak tu, bapak pegang seorang, mak pegang seorang. Takut orang hilang lagi, colek anak, ikat kaki anak. Dia ikat kaki anak, ikat ke kaki dia. Anak lari, dia pun lari sekali. Boleh datang sembahyang sunat, kenapa fardu tak boleh datang?
Ini tuan-tuan, patut-patut subuh kita besok macam ni juga. Baru orang Cina takut, wah, banyak kuat lah orang Islam lah. Wah, dia pun tak berani tuan. Pasal apa yang mereka berani pada kita? Pasal kita tak kuat. Wah, orang Islam pun tak lah bangkit pagi lah. Kita pagi-pagi pun jogging. Nah, mereka pun tinggal kita. Sebab tu mereka berani. Mereka berani. Supaya nak pindah babi pun menang ke mereka. Kita masjid surau pun kita roboh. Babi tak roboh. Bagi notis lagi. Dah notis batal pula, sambung pula. Oi, baik sungguh babi tu tuan. Jadi kau di Malaysia ni orang ke babi sekarang? Ya, surau boleh roboh. Orang tanya pada saya, ustaz, apa cerita ustaz? Surau roboh ustaz. Kandang babi haram, tak ada lesen, kita tak roboh. Saya kata silap jawatankuasa surau juga. Sebab mereka hanya buat surau, patutnya di atas surau, di bawah kandang babi, baru orang tak roboh. Baru lah mereka tak roboh, saya kata. Mana boleh macam tu tuan-tuan? Ini bukan masalah agama, ini bukan masalah politik, ini masalah alam sekitar. Habis tercemar, penduduk sakit, kerugian berbilion, berjuta rugi. Milion-milion rugi nak membersihkan sungai. Tiba-tiba kita tunduk pada orang yang belah babi secara haram. Ini yang kita kena faham. Pak siapa yang mereka begitu berani pada kita? Jawapannya ialah mereka melihat kekurangan yang ada pada bangsa kita. Jemaah kurang, perpaduan kurang, kasih sayang kurang, semayang slow. Cubalah kalau tiap-tiap pagi, tiap-tiap malam macam kita semayang tarawih di semua tempat dalam Malaysia, mereka tak berani kita tuan-tuan. Pasal mereka tengok umat Islam, kalau sentuh soal agama mereka cukup sensitif. Tapi hari ini umat Islam bila sentuh soal agama cukup ringan. Cukup ringan. Kita cukup marah kalau orang pagar bendera, bakar bendera. Kita lah boleh buang kerakyatan dia. Hui. Tengok orang tua dalam TV, bakar bendera. Buang kerakyatan dia. Tapi masalah orang murtad, siapa yang kata macam tu? Bakar bendera memanglah salah besar, tapi murtad lagi ribu-ribu kali besar. Murtad orang tak bising, bakar bendera orang tak bising. Mentang-mentang yang bakar bendera tu orang Melayu, kita bising. Nu hak Cina hena lagu negaraku. Duk di Taiwan, Namewi. Terang-terang hena agung, terang-terang hena negaraku, terang-terang hena masjid, hena orang Islam, hena perempuan pakai tudung, hena azan subuh. Keluar lagu, keluar album, kutuk kita, negaraku, kutuk yang di Pertuan Agong. Tak ada siapa tikai dia. Pasal apa? Pasal dia Cina. Ini kita tidak boleh macam itu. Muhammad Rasulullah. Wallazina ma'u asyidda' wal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu Rasulullah. Siapa-siapa yang bersama dengan Rasulullah, dia akan tegas dengan orang kafir dan dia akan berlemah lembut dengan orang Islam. Hari ini terbalik, berlemah lembut dengan orang kafir, bertegas dengan orang Islam. Ini lari jauh kita daripada pahaman yang sebenarnya. Jadi kalau boleh lepas subuh jangan tidur balik. Buat persiapan untuk semayang subuh. Tak apalah, tak mau datang masjid, tak apalah, semayang jemaah di rumah. Suami jadi imam, anak-anak dan isteri jadi makmum. Buat. Habis baca Quran, habis solat baca Quran semuka. Kemudian pilah kerja, pilah sekolah. Alangkah bahagianya kalau rumah kita macam itu. Tak main masjid pun tak apalah. Ada 10 orang, tanggungjawab lepaslah satu kampung kita. Kita semayang berjemaah di rumah. Tapi tidak, jemaah di rumah pun tidak. Nabi dah pesan pada kita, 2 waktu jangan tidur. 2 waktu kalau boleh elak, sesangat-sangat elak. Yang pertamanya selepas asar. Jangan tidurlah. Mengantuk macam mana pun jangan tidur selepas asar. Kalau tuan-tuan mengantuk selepas asar, pergilah berjalan. Naik motor ke, berjalan kaki ke, jogging, naik tahu turun balik. Tak pun pizu, tengok rimau ke apa, patah balik. Jangan tuan-tuan tidur. Kerana tidur selepas asar ini alamatul junun, tanda-tanda nak jadi gila. Ya, tanda-tanda nak jadi mereng. Dia balik sekolah pukul 5, mengantuk sangat, dia lari atas katil, dia lompat, dia tidur. Mak pun buka pintu, ya Allah, nak dara dia tidur. Biarlah, kata suami. Letih tu, kau kerekelam, kata dia. Pukul 7 baru bangkit. Malam, 7 malam bangkit. Menung. Dia pergi semayang. Mayang. Rakaat yang kedua, Allah ini firman hadai. Mak main mengendak, oi, kamu semayang apa?
Subuh lah. Subuh apa maghrib? Astagfirullahalazim. Berapa ramai tuan-tuan yang jadi mereng. Dia perasan 7 tu 7 maghrib, bukan 7 subuh, bukan 7 maghrib. Sebab tu Nabi larang tidur waktu maghrib, tidur waktu asar, selepas asar. Ini selalunya pelajar-pelajar sekolah ni letih sangat dia tidur. Tolong elakkan. Kadang-kadang kaki tangan yang balik pukul 5 sampai rumah pukul 6.30, letih sangat. Baju tak buang, kasut tak buang, apa pun tak buang, bum tidur dengan tai tidur sekali. Letih kata dia. Cukup 40 hari tuan-tuan dia mari. Dia penin, dia bengong, dia penin, dia bengong, lama-lama berhenti kerja. Berapa banyak yang kerja elok-elok, umur 34 berhenti kerja. Pak saya tidur petang. Dia jadi malas kerja, jadi sifat malas kerja. Akhirnya berhenti kerja. Tengok televisyen. Umur 30 tengok Ultraman lagi. Ya, dia tengok televisyen, bangkit tidur, tengok TV, makan tidur, tengok TV, makan tidur. Dia berhenti kerja. Dia akan jaga pukul 1 dia jaga, 2 pagi dia jaga, 3 pagi dia jaga, 4 pagi dia jaga. Dekat subuh dia tidur. Dia tidur tu sampai pukul 12 tengah hari. 12 tengah hari dia bangkit basuh muka, makan nasi. Kemudian tengok TV. Sampai pukul 5 tidur pula. Pukul 9 malam jaga. Gitulah hidup dia. Tuan-tuan tengok orang macam ni. Orang macam ni tuan-tuan dia jadi gila. Dia gelak seorang-seorang, dia senyum seorang-seorang. Puncanya apa? Selepas asar. Tolong jangan tidur selepas asar. Bagi orang perempuan yang tidur selepas asar, kebanyakan paha dia akan digigit. Ada digigit di paha tu warna biru, digigit di paha dia warna hitam. Cuba buat kalau tak percaya. Orang perempuan kalau tidur lepas asar, tu pun tengok dia kena lebam-lebam. Dia tanya kat suami dia, abang gigit kan ni? Apa kepedah guna gigit hang? Orang puasa ni, tunggulah buka puasa, dia kata. Menatang lain tu tuan-tuan, pergi ke doktor, doktor kata akak ni kencing manis ni, lebam-lebam ni sebab darah tak berjalan. Jadi bila darah tak berjalan, dia akan menjadikan macam lebam. Jadi akak tak perlu risau, kita sapu lotion saja, kata dia. Ini kata doktor. Doktor kan kata gitu. Tu tuan-tuan ambil tu teropong dekat paha ada 5 lubang di situ. Ada 5 lubang tu. Dia kata kencing manis. Tuan-tuan kata kencing manis. Kencing manis tuan-tuan pun sukatan dia 4, 3, 4, 5 elok lah tu. Lain kalau 50. Saya tak larang nak baca. Pukul 7 suku dia main satu perempuan bawa air. Tolong jampi ustaz. Kenapa muak saya kencing manis ustaz? Udah meracau sekarang ni. Kat mana sekarang ni? Hospital. Oh, dah meracau tu, dah tinggi sangat tu akak. Tinggi ustaz. Berapa saya tanya? Tak boleh baca kata dia. Sudah. Tingginya sampai tak boleh dibaca. Dia kata pasal kencing manis. Kencing manis. Kau tak ada kencing manis pasal apa? Kau lebam. Sebab ada orang lain main gigit. Siapa dia main gigit? Wallahualam. Sebab apa dia main gigit? Sebab saya tuan-tuan tidur petang. Ya, kalau tuan-tuan tak percaya, petang besok suruh isteri tuan-tuan tidur. Tuan-tuan tengok jadi apa pada paha dia. Sekali dia gigit, dia akan gigit lagi. Melainkan kalau tuan-tuan pergi berubat. Berubat dia senang aja. Ambil air, baca Al-Fatihah 7 kali, mandi dengan limau 3 biji, sapu seluruh badan, hilanglah dia. Dia takkan gigit lagi dah. Baca Al-Fatihah 7 kali pada air tu, campur dengan dalam timba dengan baldi, campur dengan air, perah 3 biji limau, sapu seluruh badan. InsyaAllah hilang. Bukannya susah. Ada orang kata ustaz, saya buat macam ustaz cakap kan, buat mandi limau, kemudian baca Fatihah, tapi kena gigit juga ustaz. Isteri saya lagi banyak ustaz. Abang buat macam mana? Yalah macam ustaz cakap lah, baca Fatihah semua, buat. Baca betul ke baca tak betul? Macam ustaz cakap lah, saya buat Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Memang tak menjadilah. Al-Fatihah tu bacalah perhabis sampai waladhdallin. Ya, sampai waladhdallin ni dah. Dia baca Fatihah, dia ambil. Kemudian mengadu pada kita tak menjadi pula. Nak menjadi apa kau baca tak betul? Ya, yang ketiganya pasal apa yang kena gigit? Yang ketiganya kena gigit sebab mandi tak pakai apa. Mandi pada waktu maghrib pukul 7.30 mandi. Kemudian tak pakai kain basahan. Orang pun skodeng. Jin pun skodeng juga. Jin skodeng lagi senang. Dia relax, dia tengok. Kau nampak dia? Orang kalau skodeng nampak. Jin bila dia skodeng, dia jatuh cinta. Itu yang dia buat love bite kat bawah tu.
Jadi tuan-tuan, biasakan pakai kain basahan. Sediakan kain basahan. Taklah bilik mandi tu. Suruh anak-anak dara tuan-tuan, ya, mandi pakai guna kain basahan. Sebab jin, bila dia jatuh cinta, lebih teruk daripada jin yang disihir. Kalau jin disihir, dia sihirkan kita, senang ubat. Tapi kalau jin jatuh cinta, susah nak ubat. Macam cinta, tuan-tuan kalau dah cinta, pok larang pun tuan-tuan pertahankan cinta juga. Mak larang, pok larang, jangan ambil, mak tak berkenan, jangan kawan, pok tak suka. Anak kan cinta perlu dipertahankan. Boyfriend tunggu kot tingkap bawah naik motor, anak dara turun kot tingkap, guna tali, guna kain gebor selimut, ikat-ikat kat sambung ke bawah. Cinta dia pertahankan. Tu yang jadi cerita Bobby. Kita tengok nak cerita Bobby, Rishi Kapoor dengan dimple kapar dia lari ke situ. Tahun 72, 73 lu, bok dulu. Lari kot tingkap. Lari kot tingkap. Pasal apa? Cinta dipertahankan. Begitulah kita pun. Kalau jin jatuh cinta dengan kita, dia akan pertahankan cinta dia. Dia tak bagi orang lain mendekatkan diri dengan anak kita. Mai Minang tak nampak, Mai Minang senyap, Mai Minang senyap, mari merisik senyap. Pasal apa? Jin dah cover dah. Dia dah cover line tuan-tuan, tak nampak. Pergi ke bomoh kata kena mandi limau, kena mandi bunga, udah mandi bunga pula. Senang aja tuan-tuan kaedah yang saya sebutkan tadi. Jangan sampai jin jatuh cinta. Macam mana cara nak mengelakkan jin jatuh cinta tadi? Jangan ronda petang-petang naik motor pakai seluar pendek. Rupa ramai anak-anak kita, anak dara kita ni petang-petang pukul 6.30, petang-petang dengan helmet tak ada, dengan apa pun tak ada, pakai seluar pendek relax. Kadang-kadang petang-petang duduk depan rumah, duduk dalam longkang seorang, bawah longkang seorang, tak longkang duduk menyembang. Baik, ada apa-apa soalan? Ya? Kes Nurin, Allahu Akbar, nak kata apa kan? Yang pertama sekali, Nurin ni masuk syurga. Tu saja. Ya, kita sebagai bapa, kita sebagai mak kena redha. Nak buat macam mana? Yang pertama sekali, redha dia ahli syurga. 8 tahun belum cukup umur, kecil lagi, tak ada dosa apa, confirm syurga. Tak payah buat tahlil pun tak apa dah, memang syurga dah. Tak payah dia baca Fatihah kat dia pun tak apa dah, memang syurga. Radio dia kata, marilah kita sedekahkan Al-Fatihah untuk Allahyarham Nurin, mudah-mudahan rohnya dicucuri rahmat. Memang dah bercucur dah rahmat dia. Tak payah buat apa pun tak apa dah, memang dia ahli syurga. Yang dah kena cucur rahmat ni kita ni tuan-tuan, belum tentu lagi ni. Kok kita kena cucur, ya dia tak payah cucur lah, redha lah. Yang keduanya tuan-tuan, inilah dia kesan. Tuan-tuan ingat, kita ni tak berdosa ke dalam kes Nurin? Tuan-tuan ingat perogoh tu saja ke yang berdosa? Kita duk marah perogoh kalau aku dapat aku cincang. Pagi tadi berita pukul 7, temu ramah orang ramai, apa mendapat encik tentang kes Nurin. Sepatutnya macam dia buat pada budak tu, dia pun kena hukuman yang setimpal dengan lah, pasal zalim kan. Tu yang pagi tadi tuan-tuan tengok balik. Jadi kalau saya dapat dia, bang, saya cincang-cincang bang, kita cincang aja, kata dia. Oi, ganas ni. Kemudian tanya pula makcik pula, ialah makcik sebagai seorang ibu, akak sebagai seorang ibu, akak rasa sedih, kita minta kalau boleh pihak polis dapat tangkap dengan segera dan kita jatuhkan hukuman yang sepadan dengan perbuatan dia lah. Ini tak berperi kemanusiaan lah kan. Memang kawan ni pula, jadi saya minta supaya kita sama-sama lah usaha tangkap dia dan kenakan hukuman yang zalim pada dia jugalah. Saya tak dengar pun dia orang sebut tuan-tuan, kita naklah menjatuhkan hukuman penjara 25 tahun pada dia. Tak ada. Mana ada di temu ramah kita jatuhkan hukuman penjara 25 tahun pada dia? Tak ada. Tuan-tuan pergi tanya orang Cina sekarang, tuan-tuan pergi tanya orang Melayu sekarang, tuan-tuan pergi tanya orang India sekarang, apa hukuman yang paling sesuai untuk perogol pembunuh Nurin? Diambilnya timun, diambilnya terung, dirogohnya budak tu, mati budak tu. Cuba tanya orang Cina, dia pun kata kasih bunuh lah. Cuba tanya pada orang India, kasih bunuh lah, kasih bunuh sajalah. Jahat ini orang. Tuan-tuan, bunuh balas bunuh, bukankah itu undang-undang dalam Quran? Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan kepada kamu melaksanakan qisas pada pembunuhan. Dia bunuh orang, dia balik dihukum bunuh. Bukankah itu hukum qisas?
Jadi siapa yang kata orang Cina tolak qisas, orang India tolak qisas? Siapa kata? Hukum qisas ialah hukum yang ada dalam sanubari setiap manusia, baik India, baik Cina, baik orang putih, baik orang Islam. Dia tak kata pun disebat ke ada, dia kata apa? Bunuh saja. Baik, dalam masalah Nurin, tuan-tuan, memang pencuri, penrogol, pencolek, pembunuh itu berdosa. Tapi tidakkah kita juga berdosa? Kitalah yang sama-sama berkempen mengatakan hukum Al-Quran tidak sesuai. Dengan sebab kita berkempen sama-sama tak sesuai, kita masyarakat multiracial, multi people, kita tak boleh buat, akhirnya tak dibuat. Bila tak dibuat undang-undang itu, Nurin kena mati. Tidakkah besok Allah persoal juga kita? Tuan-tuan marah pada pembunuh Nurin, padahal mungkin kita salah seorang daripada penyumbang menyebabkan Nurin itu mati, dengan sebab tidak melaksanakan perintah Allah di dalam Quran. Kalaulah dilaksanakan perintah Allah dalam Quran, tak ada siapa usik anak dara orang. Tapi dengan sebab kita kata bahawa tak sesuai perintah Allah, sedangkan Allah tu Tuhan kita, dengan sebab kita tolak perintah Allah, kita cari undang-undang British, maka orang berani dengan undang-undang British. Akhirnya mungkin satu hari nanti anak tuan-tuan akan jadi Nurin nombor 2. Ini yang saya kata tuan-tuan, jangan hanya kata pembunuh tu saja bersalah, tah kita juga bersalah. Apa kata kalau Nurin dakwa kita sama di hari kiamat? Kita tak tahu. Sebab tu tuan-tuan, dalam hati kita mesti ada perasaan hukum Islam tertegak, barulah masyarakat boleh aman. Kalau itu pun tak ada dalam hati tuan-tuan, saya tak tahu nak kata apa. Apa makna sembahyang tarawih kita tadi, kalau dalam hati kita tidak ada yakin pada Allah yang kita sembah tadi. Yang kita sembah tarawih tadi Allah Tuhan kita. Tapi kalau tuan-tuan tak yakin pada undang-undang Allah, tak tahulah tuan-tuan sembah siapa sebenarnya. Jadi kita kena bayangkan, kalau yang mati tu anak kita, baru kita tahu. Memanglah saya tengok ayah dia pun ragut semacam je. Anak mati pun tu dia spek mata di atas kepala. Tak, ragut semacam je. Tak apalah, orang muda. Tapi kalau kita jadi dia, kita jadi mak pada Nurin, bapa pada Nurin, apa perasaan kita? Tu saya tanya, apa perasaan mak? Apa perasaan bapa Nurin? Cuba tanya apa perasaan Nurin ketika dirogol. Sebulan tuan-tuan, daripada badan molek jadi kurus kering. Tahu berapa kali dirogol? Macam mana ketika disumbat dengan terung, disumbat kemaluan dengan timun, apa perasaan dia? Siapa boleh tolong dia? Tuan-tuan boleh bayang tak kena rogol macam mana? Tangan dipegang, mulut dipekat, ditutup, dia ambil timun jolok. Tuan-tuan boleh bayang tak sakit dia macam mana? Ini tuan-tuan kena bayangkan. Bukan boleh tengok gambar dia saja ya. Bayangkan masa orang tu, si celaka tu buat pada dia, apa jadi pada dia? Nak minta tolong tak boleh, dipekuk. Nak lari tak boleh, tenaga tak ada. Apa undang-undang yang paling patut dengan dia? Pancung sampai mati, itu saja. Pancung sampai mati. Bila tak dilaksanakan perintah ini, orang akan berani buat. Tambah lawyer sekarang pandai. Duit banyak, pergi cari lawyer hak pandai kelentong, menang. Habis-habis kuat, oh dia sakit mental, Tanjung Rambutan. Oh dia sawan, Tanjung Rambutan. Jiwa kita. Sebab itu undang-undang ini dia jaga kita daripada dinodai orang. Orang gila pun takut bila kena bunuh. Orang gila pun takut kalau kena pancung. Dia pun takut, akhirnya dia pun tak kacau. Dia psycho ke, dia mental ke, dia pun fikir tuan-tuan. Sebab tu saya katakan tadi, awal-awal jangan kita hanya nampak pembunuh Nurin saja berdosa. Kita juga kadang-kadang menyumbang, tak 20%, mungkin 1%. Sebab kita lah yang mengatakan hukum Islam tidak sesuai. Akhirnya mungkin satu hari nanti anak kita juga akan jadi Nurin, atau harta benda kita juga akan dirompak, atau lebih malang lagi kita dibunuh. Kes Nurin dibunuh tak selesai, 2 orang mati kena bunuh. Tak selesai lagi nak cari pembunuh Nurin, dah 2 orang pula mati pula dah. Sampai bila tuan-tuan macam ni? Ada keamanan sampai bila? Dan sama-sama lah kita fikirkan dalam kes Nurin ini. Takut tuan-tuan kita dipertanggungjawabkan oleh ramai manusia yang macam Nurin.
disebabkan kita yang berkuasa tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Habis ya? Habis dah? Tak ada dah. Baik, insya-Allah besok pagi kita jumpa lagi jam 9.30 pagi hingga jam 12. Kita ada majlis ilmu ijtima' 3 buah kitab. Ya, insya-Allah. Tuan-tuan duduk di rumah pun tidur buat apa? Main mengaji, dapat pahala banyak. Kalau nak tidur pun tak apa, dah janji mengaji. Saya tak marah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan main mengaji dengan saya, tuan-tuan tidur tak apa, saya tak marah. Buat macam ni dia letih, biar dia tidur. Janji tidur dalam majlis ilmu dapat pahala. Dapat pahala tidur. Baik, kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepadamu ya Allah, kurniakanlah kami syurga dengan penuh keredaan daripadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada keburukan dan keazaban api neraka. Ya Allah, pada Engkaulah segala kemuliaan. Muliakanlah kami ya Allah, muliakanlah kedua ibu bapa kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali menemuimu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah lagi yang Maha Ihsan, terimalah ibadat kami, terimalah puasa kami, terimalah solat kami, terimalah tarawih kami, terimalah sedekah kami, terimalah zakat fitrah kami ya Allah. Mudah-mudahan segala amalan kami di dalam bulan Ramadan ini menjadi bekalan yang berguna kepada kami di hari kiamat yang penuh dengan kesempitan dan kesesakan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, istiqamahkanlah iman kami, tambahkanlah iman kami. Mudah-mudahan puasa pada kali ini menjadikan kami hamba-hamba yang bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, lembutkanlah hati anak-anak kami, terangkanlah hati anak-anak kami, jadilah mereka insan yang saleh dan salihah. Jadikanlah mereka ya Allah anak-anak yang mendengar nasihat daripada kami sebagai orang tua mereka. Ya Allah, ya Rahman, berikanlah kebaikan, berikanlah keselamatan kepada diri kami, keselamatan kepada anak-anak kami, keselamatan kepada isteri kami, keselamatan kepada masyarakat kami dan negara kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, kami bermohon kepadamu ya Allah, berikanlah kebaikan kepada anak-anak kami ya Allah dan keselamatan mereka ya Allah, terhindar daripada segala bencana, terhindar daripada segala bala, terhindar daripada segala perbuatan jahat manusia-manusia yang durjana ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami bermohon kepadamu ya Allah, tunjukkanlah kebenaran di dalam pembunuhan Nurin ini ya Allah. Mudah-mudahan dapat ditangkap dan dijatuhkan hukuman yang setimpal kepada manusia yang zalim ini ya Allah. Sesungguhnya kami bermohon kepadamu ya Allah, mudah-mudahan dengan doa kami ini ya Allah dapatlah ditangkap manusia yang durjana itu ya Allah. Rabbana